Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Engku Alia Najiah binti Engku Jaafar, nombor matrik S58077. Di dalam video ini saya akan menunjukkan penghasilan baja kompos dengan menggunakan sisa makanan. Antara kelebihan menghasilkan baja kompos adalah dapat mengurangkan pembuangan sampah. Yang kedua adalah membekalkan nutrien kepada tanaman seperti tanah menjadi lembut, subur, pokok menjadi segar. Seterusnya, ia juga dapat menggalakkan pertumbuhan mikrob yang baik dalam tanah. Ia juga dapat membaiki tanah yang rosak dan akhir sekali ia selamat digunakan. Seterusnya, penghasilan baju kompos ini terbahagi kepada 3. Yang pertama adalah proses fermentasi. Yang kedua adalah proses pematangan. Yang ketiga adalah proses aplikasi kompos kejal matang untuk tanaman ataupun kita panggil sebagai proses semaian. Okey, jom kita mulakan. Langkah pertama, saya akan menyediakan 2 botol yang bersaiz 1.5 liter untuk dipotong kepada 2 bahagian. Dan botol-botol ini digunakan untuk menapis dan untuk sebagai tadahan untuk cecair kompos yang kita akan buat nanti. Untuk botol kedua, pastikan lubang pada tudung botol ditebuk. Kemudian kita akan menyediakan sisa makanan. Sisa makanan ini tidak boleh rosak atau berkulat. Kita boleh menggunakan sisa buah, sayur dan kulit telur. Seterusnya kita akan mencampurkan gula perang. Gula perang ini dianggarkan dalam segenggam. Sisa makanan ini dipotong kecil-kecil supaya dapat memudahkan proses fermentasi. Setelah digaul rata, masukkan pepeja ke dalam tudung botol yang telah ditebuk dan dipotong tadi. Tekankan sedikit pepeja ini supaya ia lebih padat dan tidak terdedah kepada udara. Proses fermentasi tidak akan berjalan dengan baik jika terdedah kepada udara. Jadi pastikan pepeja ini diisikan dengan penuh sehingga ke permukaan bekas. Dengan menggunakan tapak botol yang telah dipotong, tutupkan bekas itu. Setelah itu, gunakan pelekat supaya memastikan tiada lagi udara yang boleh masuk ke dalam botol tersebut. Tapak botol yang telah dipotong tadi digunakan sebagai tadahan untuk cecair kompos semasa proses fermentasi. Proses fermentasi berlaku selama 7 hari. Catatkan T0 sehingga T7 untuk menandakan proses itu berlaku selama 7 hari. Jadi ini adalah cara susunan botol-botol untuk proses fermentasi. Pada hari pertama, sisa makanan semakin berkurang. Pada hari kedua, cecair kompos mula meningkat dan wak air juga mula kelihatan. Pada hari ketiga, lapisan putih melapisi cecair kompos. Pada hari kelima, kulak putih mula kelihatan. Pada hari ketujuh, kulak putih semakin banyak dalam sisa makanan. Setelah 7 hari, tanah yang kering diletakkan di dalam bekas besar setinggi 2 inci. Letakkan pepeja kompos di atas tanah yang setinggi 2 inci tadi membentuk 2 layer. Kemudian letakkan tanah kering tadi di atas pepeja kompos hingga ia membentuk 3 layer. Proses pematangan ini mengambil masa selama 2 minggu. Pada hari ketiga, kelihatan wak air pada dinding bekas. Kulat putih juga ada pada tanah dan tanah juga semakin lembap. Untuk mengitas semula botol-botol yang terpakai, saya menggunakan botol yang telah diguna sebagai pasu yang akan digunakan proses semaian nanti. Tebuk lubang pada tapak botol supaya memastikan air boleh mengalir keluar daripada botol tersebut. Setelah 2 minggu proses pematangan, kita akan menggunakan tanah yang kurang baja dicampurkan dengan tanah kompos yang telah dimatangkan. Campur tanah dengan rata, masukkan tanah tersebut ke dalam botol yang telah dipotong ataupun pasu yang tersedia untuk proses semaian. Setelah itu, tanam benih-benih tersebut dan jangan lupa siram dengan air setelah tanam benih-benih tersebut.
Seperti yang anda tahu, ini adalah pokok kangkung. Ia mempunyai banyak kelebihan, antaranya adalah membantu sembelit, mengawal paras gula dalam darah, mengekalkan kesihatan buah pinggang. Jadi mari kita sama-sama amalkan gaya hidup sihat dan memelihara alam sekitar. Sampai di sini saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.